Perkongsian yang pertama pada malam ini ditindih lembaga hitam. Adakah hantu tindih, sleep paralysis, atau ada soal? Sewaktu sedang lena tidur, Ishak tiba-tiba didatangi satu lembaga hitam yang berbulu lebat dengan pantas menerkam dan menindihnya. Ishak yang berusia awal 20-an tidak mampu berbuat apa-apa. Dia cuba bangun tetapi gagal. Seluruh tubuhnya bagaikan ditindih satu beban yang amat berat. Kelopak matanya tidak berupaya dibuka walau sedikit pun. Lebih kurang macam itulah. Dadanya bagaikan dihempap sebongkah batu. Nafasnya sesak. Ishak tidak dapat bersuara. Jeritanya tersekat di kerongkong. Hanya perasaan saja yang meronta, sedangkan seluruh tubuhnya tetap kejang dan kaku. Hanya selepas membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hati, barulah Ishak dapat menggerakkan jarinya. Sejurus jari itu digerakkan, beban yang menindih tubuhnya juga serta-merta hilang. Bingkas Ishak terbangun. Allahu Akbar. Macam tu. Tubuhnya berpeluh. Dia melihat sekeliling. Hanya dia seorang di atas katil. Lembaga itu gaib entah ke mana. Ishak adalah kenalan lama saya dan kini berusia 50-an. Menurut Ishak, dia telah banyak kali ditindih lembaga hitam. Paling kerap ketika usianya 20-an. Mimpi? Tak, kata Ishak. Ia terjadi antara jaga dan lena. Benar. Ia bermula di dalam mimpi. Namun apabila terjaga, Ishak dapat merasakan dengan jelas tubuh lembaga hitam itu menindih badannya. Malah dia dapat merasakan helaian-helaian bulu yang memenuhi tubuh lembaga itu. Setiap kejadian berlangsung sekitar 10 hingga 15 saat. Tak lama sebenarnya. Tapi walaupun 10 hingga 15 saat, kita akan terasa lama kita kena tindih ni. Okey, seorang lagi kenalan, Humaizah Ahmad, juga pernah beberapa kali ditindih lembaga hitam ketika tidur. Bagaimanapun, pengalaman guru berusia hampir 50-an tu sedikit berbeza. Kerana sewaktu ditindih, dia turut mendengar lembaga itu berbisik di telinganya. Macam ni. Namun dia tidak dapat memahaminya. Kejadian lebih aneh dialami oleh seorang kenalan, iaitu Ikhral Samson, yang bekerja di sebuah syarikat media. Peristiwa tu dialaminya lebih kurang 5 tahun lalu ketika sedang menuntut di sebuah institut pengajian tinggi swasta di Selangor. Ketika pukul 6 petang, sewaktu sedang tidur di bilik asramanya, tiba-tiba Ikral merasakan tubuhnya ditindih sesuatu yang sangat berat. Dada Ikral terhimpit hingga sukar bernafas. Badannya tidak dapat digerakkan. Semua sendi bagaikan dikunci. Hanya selepas berhempas pulas meronta sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hati, barulah badannya dapat digerakkan. Apa yang aneh ialah Ikral gaib semasa kejadian tersebut. Kawan-kawan sebilik melihat katilnya tiba-tiba kosong. Hanya setelah dia terlepas daripada tindihan lembaga berkenaan dan terjaga, barulah sahabat-sahabat dapat melihatnya semula.
Kejadian yang serupa turut menimpa seorang lagi kawan Ikral. Juga berlaku pada waktu petang di katil yang sama. Di tindih lembaga hitam ketika tidur adalah kejadian misteri yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Ya, betul. Bagaimanapun, anda jangan terkejut kerana ia turut terjadi di kalangan masyarakat lain di seluruh dunia. Di Fiji, mereka percaya ia dilakukan oleh Kana Tevora, iaitu roh seseorang yang baru saja meninggal dunia. Tevoro, bukan Tevora, Tevoro, okey. Tevoro muncul kerana ada perkara penting hendak diberitahu kepada orang yang ditindih, juga masyarakat yang ditinggalkannya. Apabila melihat kejadian itu, orang yang berada berdekatan dengan mangsa akan menjerit, "Kania, Kania," yang bermaksud makan, makan, untuk memanjangkan lagi tempoh kerasukan. Tujuannya supaya mereka dapat berhubung dengan roh tadi dan bertanya mengapa ia kembali ke dunia. Misteri hantu tindih turut berlaku di kalangan masyarakat Thailand, dipanggil Piam. Meksiko, Se me subió el muerto. Di Jepun, Kanashibari. Korea, Gawi Nulim. Mongolia, Kar Darat. Vietnam, Med. Filipina, Bangungun, dan sebagainya. Di Newfoundland, South Carolina dan Georgia pula, masyarakat di sana mengatakan gangguan itu disebabkan oleh syaitan bernama Hek. Manakala di New Guinea, mereka percaya ia dilakukan oleh Suk Nimyo, iaitu pokok yang dianggap suci dan hidup dengan memakan semangat manusia. Mungkin kepercayaan masyarakat ini, pokok tersebut menjadi mangsanya pada waktu malam ketika mereka sedang tidur. Malangnya, ada mangsa yang terjaga ketika semangat mereka dimakan, menyebabkan badannya tidak dapat digerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Abang Sakatul Maut. Dalam kajian sains dan paranormal barat, kejadian misteri ditindih begini dinamakan kelumpuhan tidur ataupun sleep paralysis. Apakah itu sleep paralysis? Ia merujuk kepada ketidakmampuan kita untuk bergerak ketika sedang tidur ataupun ketika bangun tidur. Bukan sekadar tidak mampu menggerakkan badan, malah kita juga tidak mampu bersuara dan mengalami halusinasi seram serta mimpi yang menakutkan. Tidur mempunyai banyak tahap. Kelumpuhan tidur terjadi dalam keadaan separuh tidur, sedang tidur nyenyak ataupun terjaga. Fasa tidur rapid eye movement, iaitu mata berkedip dengan pantas, adalah tahap tidur yang paling lena. Ketika ini, jantung berdegup perlahan, otot dalam keadaan yang sangat lemah, manakala otak melakukan hal-hal yang mengarut serta di luar kawalan. Pada tahap inilah mimpi terjadi dan kita dapat merasainya dengan jelas sekali. Kita mahu menjerit dan melepaskan diri dari jelmaan-jelmaan menakutkan, namun setiap sendi dan anggota tubuh tidak mampu digerakkan. Ini terjadi kerana otak kita sebenarnya masih dalam keadaan tidur, tapi tubuh ingin bangun. Ketiadaan hubungan ataupun disconnection antara otak dan tubuh inilah yang menyebabkan tubuh kita terasa lumpuh. Ini ada satu perkongsian yang lain juga ya. Tajuknya adalah Dipeluk Gadis Misteri.
Lewat malam sekitar tahun 1997, Ishak Ahmad yang bekerja sebagai penjaga rumah api di Port Dickson, Negeri Sembilan, merebahkan badan di atas katil bujangnya di tingkat atas rumah api tersebut. Sedang lena dibuai mimpi, Ishak tiba-tiba terjaga. Dia terasa seperti ada seorang meletakkan tangan di atas dadanya. Tangan siapa pula yang mendakap dadanya tu? Seingat Ishak, tadi dia tidur seorang diri. Jadi Ishak ni cuba buka mata, namun kelopak matanya tidak mampu diangkat. Mujurlah tangannya boleh digerakkan. Lantas jari jemari Ishak meraba-raba tangan yang sedang memeluknya tu. Halus, lembut, jarinya runcing. Tangannya merayap lagi. Kali ini Ishak dapat merasakan muka seseorang yang baring di sisinya. Kulitnya halus, hidung mancung dan bibirnya mongit. Ishak juga dapat merasakan helaian-helaian rambut yang panjang mengurai. Sah, itu adalah perempuan. Jadi si Ishak ni dada dia berdebar lah. Takut ada, seram pun ada. Ingin benar Ishak melihat wajah perempuan yang memeluknya pada waktu malam begini. Tetapi dia bimbang pula akan berlaku sesuatu yang tidak diingini. Jadi si Ishak ni terus meraba. Tangannya meraba bahagian dagu, bahagian leher, bahu dan dada. Lalu turun ke pinggang. Betul, confirm. Itu memang badan perempuan. Tiba-tiba perempuan tu mengeratkan pelukannya. Apabila dipeluk erat sebegitu, tangan Ishak terhenti dekat situ, tidak mampu meraba lagi. Dalam masa yang sama, Ishak juga semakin takut sebab dia yakin yang memeluknya tu bukan perempuan, tetapi Ishak segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan membiarkan saja tubuhnya dipeluk erat. Ishak tak berani membuka mata kerana dia takut untuk melihat wajah sebenar makhluk berkenaan. Entah pukul berapa dia terlelap, Ishak pun tak tahu. Apabila membuka mata, dilihatnya hari dah pun terang. Perempuan tersebut tak ada lagi di sisinya. Kejadian aneh tu berulang beberapa kali, tetapi ia berakhir selepas Ishak mendirikan rumah tangga setahun kemudian. Satu malam, Ishak bermimpi didatangi seorang gadis yang sangat cantik, persis seorang puteri. Gadis tu berdiri di depan pintu rumah api sambil menundukkan mukanya. Kata gadis tu, "Sampai hati abang tak pernah nak tegur saya. Kalau jalan depan saya pun buat tak nampak saja." Kata si gadis lalu menghilangkan diri. Sejak itu Ishak tidak lagi ditindih atau dipeluk oleh gadis berkenaan. Siapakah gadis tersebut? Hantu tindih, sleep paralysis, bunian, atau berikan pendapat anda di ruangan komen. Sekian. Baik saudara, kisah yang kedua ni di sini tajuknya adalah kalau buaian tu berayun sendiri, janganlah tunggu lama-lama.
Kisahnya berbunyi begini. Jika melihat buaian berayun sendiri, saya memang takkan tunggu lama. Segera angkat kaki. Mengapa? Kerana saya ada pengalaman aneh berkaitan buaian yang masih saya ingati hingga kini. Ketika itu dalam tahun 2009, saya bersama 3 orang kawan, iaitu Razif, Zamri dan Iman, keluar untuk makan malam. Dan setelah selesai makan, Razif yang pulang bercuti mengajak kami semua meronda. Katanya dah lama dia tak bersiar-siar di Kota Baru. Jadi kami pun bersetuju. Saya yang memandu kereta menuju ke sebuah taman permainan, tempat di mana kami sering melepak satu ketika dulu. Dulu kawasan taman ni sangat gelap pada waktu malam. Setelah dimajukan, kawasan tu menjadi cantik dan terang. Lampu-lampu bersusun indah. Walaupun cantik, tapi bagi saya suasananya tidak semeriah dulu. Dulu, tiap-tiap malam kawasan tu meriah dengan kehadiran muda-mudi. Ditambah ada pula yang memetik gitar menghidupkan lagi suasana malam. Kawasan tu agak jauh dari perumahan. Walaupun melalak hingga ke pagi, ia tidak mengganggu penduduk di situ. Dulu kami banyak menghabiskan masa melepak dan bersembang hingga ke awal pagi. Sesampai di situ dan setelah memakir kereta, kami menuju ke sebuah pondok tempat kami melepak satu ketika dulu. Di taman tu lah. Pondok tu dah dibina dengan batu. Jadi kami mula mengenang kembali nostalgia lama. Hai, sungguh indah ketika tu. Sewaktu masing-masing masih lagi muda remaja. Tetapi kini semua sudah membawa haluan sendiri. Apabila ada masa sebegini saja, kami dapat berkumpul semula. Jadi kami semua ketawa besar lah. Ketawa kan. Biasalah bila kawan dah lama tak jumpa kan. Satu persatu nostalgia lama mula keluar dari mulut masing-masing. Sedang kami ketawa terbahak-bahak, tiba-tiba saya nampak ada sebuah buaian berayun dengan sendirinya. Jadi saya mencuit bahu Zamri. Weh, Zamri, tu. Dan menjuikan bibir ke arah buaian yang sedang berayun tu. Zamri jawab, alah, tak ada apalah tu. Mungkin angin yang tolak. Tapi saya pelik kerana cara ayunan buaian tu seperti ia digerakkan oleh sesuatu. Untuk kepastian, saya bertanya kepada Razif dan Iman pula. Mereka pun berandaian sama seperti Zamri. Lalu, kami pun abaikan buaian tersebut. Tidak lama selepas tu, kami terdengar sayup-sayup suara kanak-kanak sedang bermain. Suaranya tu datang dari arah papan gelongsor. Sekejap saja sebelum suara tu hilang, seolah-olah datang dari dan pergi bersama angin. Mata kami semua terarah di situ. Tetapi tidak ada sesiapa pun di situ kecuali kami berempat. Allahu Akbar. Bulu roma saya mula meremang. Suara siapakah yang kami dengar tadi? Kata Razif, mungkin suara dari sebuah kedai di tepi jalan sana. Tapi mustahil. Kedai tu agak jauh. Tambah Razif lagi, jika itu suara hantu, dia nak menjentik telinga hantu tersebut. Kata-katanya disambut gelak ketawa oleh Iman dan Zamri. Razif ni memang sejak dulu lagi suka cakap besar. Saya terus memandang segenap kawasan tu. Saya rasa tak sedap hati. Saya mengajak mereka pulang, tapi semuanya enggan pulang sebab sudah lama tak melepak dekat situ. Jadi hati saya mula tak tenteram lah.
seperti ada sesuatu di kawasan tu. Setelah jam menghampiri 1 pagi, barulah mereka nak pulang. Semasa kami berjalan menuju ke tempat kereta, masing-masing ketawakan saya. Apalah kau ni, penakut lah. Macam tu lah kan kawan-kawan kan. Dia kata saya penakut lah, dah besar panjang pun masih lagi takut pada hantu. Jadi si Razif ni masih lagi bercakap besar. Katanya kalau aku nampak hantu ni, aku nak pulas telinga hantu ni. Kata si Razif. Action Tanpa diduga, tiba-tiba saja enjin kereta tak dapat dihidupkan. Walaupun dicuba beberapa kali, namun tetap gagal. Jadi saya minta Razif, Iman dan Zamri menolak kereta, manakala saya pula menjaga steering. Ketika sedang menolak kereta, tiba-tiba datang satu bau yang sungguh wangi menusuk ke dalam hidung kami. Jadi saya segera memandang ke arah cermin pandang belakang. Dengan jelas saya nampak ada satu lembaga hitam berada di tepi Zamri. Allah Akbar. Darah saya berderau. Apabila enjin berjaya dihidupkan, mereka bertiga berkejar masuk dalam kereta. Baru kau tahu, saya terus memecut kereta. Jadi saya diamkan perkara tu. Dalam kereta, saya mula berasa pelik apabila ketiga-tiga mereka tak bercakap. Dalam masa yang sama, bau wangi tadi masih lagi dapat kami hidup. Bau tu sungguh kuat, seolah-olah bau bunga melur. Jadi saya mengerling ke arah Zarif yang berada di saya mengerling ke arah Razif yang berada di kerusi depan. Saya nampak bibirnya terketar-ketar. Zamri dan Iman juga membisu. Selepas agak jauh berlalu, tiba-tiba Zamri bersuara. Kau nampak tak benda apa yang ikut kita sekarang ni? Jadi saya jadi gelabah lah. Saya pandang cermin pandang belakang. Tak nampak apa-apa. Pandang cermin sebelah kiri, tak nampak benda apa-apa pun. Apabila memandang cermin sebelah kanan, saya ternampak satu susuk tubuh seperti beruk, bertaring panjang dan matanya bersinar, sedang bertempik di cermin pintu kereta, betul-betul di sebelah Zamri. Astaghfirullahalazim. Bulu roma saya terus menegak. Razif terketar-ketar, tidak bercakap langsung. Iman menekuk mukanya dengan tangan. Ya Allah, apa benda tu? Saya terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa minit kemudian, bau bunga melur tu mula hilang. Makhluk hitam menyerupai beruk tu juga sudah tiada. Barulah masing-masing mampu menghela nafas lega. Sepanjang perjalanan pulang, tak ada seorang pun yang bersuara. Setelah menghantar seorang demi seorang ke rumah masing-masing, saya perlu memandu keseorangan pulang ke rumah. Semasa memasukkan gear, saya menelan air liur. Seluruh badan terasa panas, sejuk, seolah-olah macam nak demam. Mujurlah tidak ada terjadi sebarang perkara yang buruk sehingga saya sampai ke rumah. Sejak itu, saya berpesan pada diri sendiri, jika datang ke taman permainan pada waktu malam, perhatikanlah ke arah buaian. Kalau buaian tu seperti berayun sendiri, jangan tunggu lama-lama.
Sekian. Ya, saudara, itulah dia kisah yang kedua ni. Okey. Kadang-kadang cerita ni kan boleh jadi iktibar juga kan? Boleh jadi pengajaran juga untuk diri kita kan. Kalau kita nampak kan, kalau kita di taman permainan pada waktu malam kan, ataupun mungkin ada juga yang macam ada setengah rumah lah yang ada buaian dekat laman rumah dia kan. Kalau malam-malam nampak buaian tu berayun sendiri kan, rasa-rasanya korang nak duduk situ lama-lama ke? Nak tunggu lama ke? Kalau saya kan, baik aku masuk dalam lah. Waalaikumsalam, aku FH Spectre. Apa khabar, brother? Memanglah kan. Berapa kita nak tunggu lama-lama kan? Itulah orang kata sebagai satu pengajaran. Okey, ni ada satu lagi kisah. Kisah ni bukan kisah seram, tapi andangkan kita ni sekarang ni adalah tahun baru Hijrah. Kisah ni dia membawa pengajaran kepada diri kita. Kisah ni bertajuk Nak tolong ajarkan pakcik mengucap. Kisahnya berbunyi begini. Bertugas sebagai jururawat, bermacam-macam gelagat pesakit yang saya saksikan. Banyak daripadanya juga memberi tauladan dalam kehidupan. Salah satu yang masih saya ingat ialah kisah seorang lelaki tua. Kisah ni sudah lama berlaku, lebih sedekat yang lalu. Ketika tu hospital tempat saya bertugas menerima seorang pesakit lelaki. Usianya penghujung 60-an. Apa yang saya dengar, pakcik ni daripada keluarga berada. Anaknya berpangkat besar. Jadi pakcik ni dimasukkan ke hospital kerana mengidap penyakit kanser usus selain kencing manis dan darah tinggi. Dia juga kelihatan terlalu uzur. Mungkin sebab dah tua lah. Jadi tangan dia sentiasa menggigil. Selama berada di hospital, jarang sekali saya melihat anak-anaknya datang melawat. Saudara mara dan sahabat handai juga jauh sekali untuk menjenguknya. Saya juga mendapat tahu isteri pakcik ini telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum tu. Satu hari, menantu perempuan pakcik ini yang berpangkat datin datang melawat. Apabila datin ni datang, bermacam-macam perkara yang tidak berkenan di matanya. Apa saja yang jururawat lakukan serba tak kena. Lambat beri makan, kena marah. Jururawat tak pandai suap, kena leteh. Makanan tak sedap, kami kena bambu. Menantunya memang cerewet dan menyakitkan hati saya serta rakan-rakan setugas. Akibat tidak tahan selalu dimarah, saya dan beberapa orang jururawat senior menugaskan seorang jururawat pelatih bernama Liza untuk melayan pakcik tersebut. Biasalah kan, cara jururawat senior nak menyelamatkan diri, dia cari yang junior. Sejak itu, Liza bertanggungjawab melayan pakcik tersebut dengan penuh mesra. Mandi, makan dan minum pakcik tu dijaga serapi mungkin. Satu hari, ketika Liza sedang menyuapkan nasi, tiba-tiba pakcik tu menangis. Liza bertanya, "Kenapa pakcik menangis?" Pakcik tersebut memberitahu dia terharu dengan layanan Liza. Jadi pakcik tu bercerita, seumur hidupnya sekalipun dia tidak pernah mendapat layanan sebegitu istimewa daripada anak-anaknya. Jangan kata nak suapkan makanan, nak menjaganya sepanjang uzur pun susah.
Semua anak-anak sibuk dengan kerja masing-masing, siang dan malam. Tapi di hospital ni, pakcik tu merasakan layanan Liza lebih daripada kasih sayang anak kandungnya sendiri. Jadi pakcik tersebut beritahu lagi, dia gembira kerana sebelum menutup matanya, sekurang-kurangnya dia dapat merasai nikmat dijaga jururawat yang dianggap seperti anak sendiri. Esoknya, ketika sedang bertugas, pakcik tersebut meminta saya memanggil Liza masuk ke biliknya. Agak lama pakcik tu berbual-bual dengan Liza. Daripada cerita Liza, saya mendapat tahu pakcik tersebut mahu sampaikan wasiatnya kepada Liza. Apakah wasiat pakcik tu kepada Liza? Saya apa yang menyedihkan, Liza beritahu saya, pakcik tersebut seolah-olah tahu ajalnya sudah tiba. Pakcik tu kata dia akan meninggal pada hari berkenaan. Pakcik tu sebenarnya ingin mati di sisi anak-anaknya. Dia mahu anak-anak mengajarnya mengucap ketika sedang nazak dan mengkiamkan tangannya apabila sudah meninggal dunia. Tetapi anak-anaknya sibuk dengan kerja masing-masing. Nak, tolong ajarkan pakcik mengucap, nak. Tolong ajarkan pakcik mengucap sebelum pakcik meninggal. Pakcik tersebut minta Liza sendiri mengajarnya mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi Liza pun bisikkanlah kalimah suci di telinga pakcik itu sehinggalah nafasnya terhenti. Saya yang mendapat tahu berita kematian pakcik itu terus bergegas ke bilik tersebut. Waktu tu saya lihat air mata pakcik tersebut masih mengalir dari kelopak matanya. Saya sedih. Hajat untuk menatap wajah anaknya di saat akhir tidak kesampaian. Saya lihat jari jemari orang tua tu masih menggenggam erat tangan Liza, seperti ingin mengucapkan rasa terima kasih kerana telah menjaganya seperti ayah kandung sendiri. Liza juga menangis kerana sedih dengan pemergian pakcik itu. Saya turut sebab bila mengenangkan nasib yang menimpa orang tua tu. Hari tu juga mayat pakcik tersebut diuruskan oleh pihak hospital. Tapi saya tak tahulah di mana jenazahnya dikebumikan. Memang sedih mengenangkan kisah pakcik ni. Apalah ertinya membela dan membesarkan anak-anak jika mereka tidak berada di sisi pada saat-saat kematian. Saya teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati anak Adam, maka putuslah hubungan dengan dunia kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Semoga dengan kisah ini kita sama-sama mendapat pengajaran dan juga iktibar. Sekian.